Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar saya? Waalaikumsalam sir, boleh dengar sir. Waalaikumsalam sir. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama kita mulakan dengan Al-Quran bagi Muslim. Al-Fatihah. Okay, jadi ikutkan pertama sekali. Alhamdulillah. Ini minggu ke-11. So, kita bertemu. So, untuk attendant. So, attendant yang belum lagi tengok ada 32 orang. So, sepatutnya bisa 8 orang lah. Mungkin ada yang lebih kurang lagi 5 orang yang mungkin belum ambil attendant lah, yang ada dekat Google Meet ni. So, boleh berbuat demikian sementara tu. Sir, saya nak tanya sir, due untuk lab 4 bila sir? Ini satu. 300 lah. Ini satu. Tapi dekat hotel kan, dia tulis untuk link 3 dengan 4 punya presentation 24 bulan sir. So, Dapat macam nanti mana tu? bisa ambil. Okay sir, thank you sir. Terima kasih atas ada feedback tu lah. Bagus lah macam tu. Sebab saya setting tu waktu lab 3 lah. Bukan lab 4. So, saya tak solak week mid-term break. Sebab tu jadi macam tu. Okay sir, thank you sir. Okay, jadi 12 orang tu nanti boleh uji balik. Lepas ni kalau tak ada yang tutup. Sebab actually saya kat kampung ni. Saya bercuti ni. Tapi tak apa. Kelas kita on je macam biasa. Okay, jadi untuk lesson hari ni. Alhamdulillah lah. Pertama sekali di sini kita dah nak start. Orang kata menyentuh sikit part-part yang agak complicated dalam kita punya apa ni, kita punya exercise. So lepas ni hopefully memang banyak sikit titik modal lah. Okay, yang lepas saya akan overview secara ringkas sebelum tu. So, baru kita pergi tengok balik ni lah. Okay, saya rasa yang lepas kita dah apa ni, settle down ada 3 type of configuration. So untuk ni saya overview dulu. Okay, ni yang lepas. So ikutkan yang our lesson for chapter 4 ni. So, chapter 4 ni kita dah go through the AC analysis. So bila sebut AC analysis, kita dah bermain dengan alternate current dah. Di mana alternate current ni dia fix, dia berubah. So dia berubah So actually apa yang you belajar waktu teori litar ni bak dah nak tak nak kena start come out dengan remind sikit chapter last teori litar. Jadi untuk part saya, ni yang saya ajar teori litar, saya tak ajar pun anda. Saya ambil chapter 4 yang terawal. So siapa yang kat saya, Encik Azli lah. Di mana kat situ you akan berjumpa dengan ketiga-tiga resistor, kapasitan and inductant. Kalau masih ingat kat sini kita ada ZI, kita ada ZC dan kita ada ZL lah. Di mana ketiga-tiga ni ada 2 komponen. Satu adalah komponen
kelas. Saya buat macam ni dulu. Ketiga-tiganya ada 3 komponen. Ni dah overview sebab dah nak masuk chapter ni saya overview balik. Kurang-kurang you tak terkejut lah. Tu saya punya cara lah. Orang kata bawa sikit pembawaan tu. Feedback balik apa yang dia belajar. Baru kita masuk the next level. Okay, itu yang cerita. Cerita di mana kalau cerita yang lepas, kalau you masih ingat, kita ada 2 komponen, iaitu ini adalah real, kata real, dan ini adalah imaginary. Mana di imaginary kita ada I, masih ingatlah, atau J, ada yang pakai I, dia pakai J, saya tak sure cerita. Yang benda ni sini, ini dia basic lah. Dia sebab ada I, J tu dia akan selalu J kot, selalu J. I tu imaginary punya part. Tapi kalau biasa untuk cerita J kot, sebab you akan kenal dengan J, X, L, W kan. Lebih macam tu lah. Tu 1 over J bila X, C lah. Betul. Hopefully boleh ingat balik So ni kita ada real numbers dan kita ada imaginary numbers. So ketiga-tiga komponen ni. So kalau tu yang lepas lah. Betul LCL ini just overview saja untuk ringkas, sebab nanti untuk chapter ni memang tak nak dah kena masuk sikit lah. Ni saya bagi keyword sikit-sikit lah, kurang-kurang part ni you ingat lah. Part ni you ingat, di mana setiap part ni untuk ketiga-tiga komponen ni memang ada 2 fixed komponen. Ketiga-tiga device ni, RCL, ketiga-tiga device ni ada 2 komponen. Satu real numbers, satu imaginary numbers. Kalau you belajar dekat statistik atau you belajar dekat algebra, betul lah algebra. Pun ada juga benda ni, betul. So kenapa kita belajar kat algebra, kenapa mungkin kita belajar kat statistik? Sebab dalam elektronik punya part, elektrik, kita ada juga implement benda ni. Kat sini ni real, ni orang kata fix. Selalunya kita fix lah, kekal. Kat imaginary ni selalunya dia punya numbers tu dia berubah ataupun dia fleksi. Satu fix, satu fleksi, berubah. Yalah, kalau AC dia berubah. Betul? Kalau AC dia fix. Nampak tak kaitan tu? Kalau ni saya buat graf lah, supaya orang nampak. Okay. Okay, ini DC dan ini AC. So, waktu untuk chapter 4, chapter 4 pula, chapter 5. Chapter 4 ni memang, chapter 4 memang cover DC sahaja. Chapter 4 memang cover DC. So, untuk chapter 5 ni lah, DC ni. Okay, tu yang lepas. Okay, itu yang saya sentuh sikit, yang part terdita lah. Sebab untuk the next, kita akan cuba habiskan. Sebab untuk chapter 5 memang akan masuk sini sikit. Tapi untuk chapter 4, yang last lesson yang kita belajar. Okay, ni saya mark sikit supaya untuk you ready dalam kita punya AC analysis. Okay, untuk chapter 4 yang last. Okay, ni remind pertama. Kita rewind pertama. Kita rewind balik cerita. Yang kedua adalah untuk chapter 4. Khusus untuk chapter 4. Okay, yang lepas untuk chapter 4. Ni saya boleh tengok. Untuk chapter 4. Untuk analisis for chapter 4. Okay, kita memang fokus on CE amplifier. Boleh tengok tak kawan you all yang nak masuk tu boleh masuk tak? Sebab saya dah tekan auto admit. Hopefully dia boleh masuk lah. Tak saya tekan apa-apa. Sebab saya tengok skrin ni, saya tak nampak you punya GM tu. So, siapa yang boleh nampak GM tu, boleh tengok. Akan you boleh masuk tak? Zero je balik. Jangan WhatsApp
Sebab saya kat kampung ni, so saya guna line phone. Phone saya letak yang tempat yang strategik lah untuk dapatkan line. Agak jauh lah dengan PC saya ni. Dia tak ambil phone. So, jangan WhatsApp lah. Kalau nak WhatsApp, dia baca last kelas. Okay, tu chapter 4, CE amplifier. So, kita ada 4 bias circuit. Lepas maksud dia bias circuit ni, kita ada 4 jenis. Dan lepas, kita ada fixed base. Lepas tu kita ada emitter base. Lepas tu kita ada voltage divider base. And the last kita ada voltage feedback. Hari ni kita cuba cover voltage feedback. Lepas tu kita masuk sikit overview dalam chapter 5. So hari ni kita target ini dengan chapter 5 awal. Jadi chapter 5 ada 3 komponen. So dari 3 komponen, hari ni kita cuba masuk 1 komponen sedikit. So untuk kemungkinan komponen ketiga langsung tak belajar lah. Saya dah bincang dengan Puan Nabiah. Komponen ketiga tu macam you akan belajar dekat degree. Dan saya pun nampak macam complicated sikit lah. Going on. Pada peringkat you all ni mungkin aku terkejut. Kita apa, mungkin kita lepas kat degree lah. Yang belajar degree akan belajar lah. Okay, ni lepas. So kat ketiga-tiga yang kita belajar ni, kita memang analisis kita memang analisis kita memang fokus pada input, tekanan dan output. Lepas so kalau input kita akan cari ID. Bila dapat ID, confirm nak dapat IC. Untuk output selain IC, kita juga cari PCE. So ID, IC dan PCE. Selain tu kita ada juga analisis kita. So analisis kita juga bagi ketiga-tiga bias ni, ada juga part 2 benda, iaitu input, output. Yang pertama input, output, dan yang ketiga adalah kita punya IC saturated. So IC saturated, saya tunjukkan secara, orang kata secara relevannya kenapa formula boleh dapat. Itu tu kata kalau saya yakin Puan Nabiah pun cara dia yang saya dah berborak ataupun cara dia interpret dekat pelajar. Fokus kami adalah you all kena faham kenapa rumus macam tu. Sebab saya dengan Puan Nabiah ni UTM tu Universiti Teknologi Malaysia, graduate sana. Cara ni macam tu lah kami ajar. So you jangan hafal. Sebab you formula tu berubah. Kalau you hafal, you kelingkar lain, you akan jadi complicated lah. Better you fahamkan bagaimana formula tu dapat. Kita saturated yang saya dah tunjuk. Dengan yang kedua kita ada VCE cut off. Di mana saya rasa untuk ketiga-tiga jenis ni, VCE cut off tu equal to VCC atau VS lah. Ataupun kita punya source. Betul Okay, nampak secara overview yang hari ni punya saya rewind balik, feedback balik apa yang kita dah belajar. First saya rewind balik pasal terletak sebab nak guna kat chapter 5 ni. Yang kedua saya rewind balik yang pasal ketiga analisis yang kita dah belajar. So hopefully untuk you all, fixed bias simple. Kalau saya suka, kalau you boleh lukis, better lah. Emitter bias hanya ada RE dekat emitter base ataupun emitter terminal. Manakala voltage divider ada 4 resistor. Ini hanya ada 2 resistor. Ini ada 3 resistor. Yang ni ada 4 resistor. So 4 ni actually you buat voltage termining, dia akan lepas habis voltage termining, actually dia punya
analisis akan sama macam voltage emitter. Cuma ditambah satu step saja. Kalau sebelum ni, sebelum cari input, cari output, mencari accelerator and off, you macam fixed base, you terus cari. Emitter base pun you terus cari. Voltage divider, you tak boleh cari terus. You kena tukar dalam VTH dengan RTH. Lepas tu barulah you cari input. Dan cara dia, kaedah dia sama macam emitter base. Okay. So the last adalah ni dah. Itu voltage feedback bias circuit. Okay. Voltage feedback bias circuit. Okay. Hari ni last yang nombor 4. Jenis nombor 4 kita tengok. Bila sebut feedback. Bila sebut feedback. Actually, apa maksud feedback? Saya cuba relevankan lah. Sebab kadang nama tu menatijahkan bagaimana sambungan tu dibuat. Sebab tu penting dalam engineering, you kena faham, bukan hafal. Kalau hafal, memang banyak part you nak kena belajar. Yelah banyak part dan benda tu tak konsisten. Kalau engineering ni kita based on the real condition. You tak boleh hafal formula tu dan you practice at the at the site sampai you not consider the real application ataupun feedback yang ada dekat site. Itu salah. Teori tu hanya panduan, tapi kalau in case dalam satu setengah keadaan kita boleh direct practice, boleh, tak masalah. Kita ambil formula boleh, tapi dalam satu condition kita tak boleh abaikan. Okay, bila sebut feedback, maksudnya apa? Output, nama pun feedback. Output dia akan connect kepada input. Dia nak tahu keadaan output ni okey tak okey, so dia akan connect direct to the input. Connect direct to the input. Nampak Connect direct to the input. Okey. Kalau nampak kat sini, kita hanya ada 3 resistor. Sama macam emitter bias. Betul? Kita ada RC, kita ada RF. Ataupun dalam emitter bias kita ada RB. Dan kita ada RE. Okey, seorang tolong beri feedback oleh saya. Apa beza dia? Kalau emitter bias ada 3 resistor. So feedback bias pun ada 3 resistor. So apa beza dia? Boleh seorang. Nak compare circuit ke ikutlah. Boleh seorang? Boleh berikan saya satu perbezaan antara emitter bias circuit dengan voltage feedback bias circuit. Ada tu, ujung talian tu. Kalau tak feedback ni kadang tak tahu lah. Saya cakap seorang je. Hello. Ada di ujung talian semua? Maybe emitter dia RB kan sir. Kalau pun feedback dia RF. Betul ke? Okey, terima kasih mencuba. Tahniah. Okay, maybe dia kata tadi RB kat sini, tapi RF. Okay. Okay, mungkin tu just sekadar indikator lah ataupun labeling proses, labeling proses RB kat RF. Cuma kalau you perasan lah, saya stress benda ni, betul? Saya stresskan benda ni sebab inilah beza dia. Saya benda ni sebab dia beza dia. Kalau you nampak perasan, untuk kita punya emitter bias, betul, dia pun ada 3 resistor. Tapi ingat, input ambil dari sini. Alright. Ni
kalau 5 volt lah. BCC lah. Manakala output pula dia ambil kat sini betul. Ambil out betul. Nampak? Dia ada different part lah. Dan betul sambung kat BCC juga. Betul juga sambung BCC. Memang sambung BCC. Tapi kat sini ada RC. So still ada blok pembahagian. Dia tak direct connected antara apa? Output dengan input. Nampak Dia tak same node. Ni node V out, ni node V in. Dia tak sama. Kalau untuk water feedback, apa yang tengok RC ni, perasan tak? RC cara dia sambung. RC sama. RC sama je. Cuma RB dia tak terus sambung pada VCC. Kalau emitter bias circuit dia sambung pada input. Tapi kalau voltage feedback dia sambung pada output. Perasan tak? Tu beza dia. Nampak? Sebab tu kita tak panggil RB. Itu dia labeling lah. Bagi saya labeling ni just untuk memudahkan kefahaman saja. Contoh dia buat RO, saya buat lah. Tu output, RL, Rload, Rin, apa ni, RI tu Rin lah. So RF ni actually feedback, RB tu untuk base. Okay. So ni base, ni feedback. So untuk base, dia actually RF ni still kita connect pada base. Sama je. Cuma beza dia nampak. Input dia tak ambil pada VCC. Tapi dia tak buat kat sini. Dia terus nampak. Ambil direct pada V output. VO. Nampak? Sebab tu output dia sambung pada input. Nampak? Tu yang saya share benda ni. Output tu you sambung pada input. Sebab tu sebut feedback. Nanti you belajar. You dah belajar belum lah? Control system. Control system. Jika kawan you yang nak masuk tu, please notice me kalau diorang tak dapat masuk. Saya bunyi-bunyi tentong-tentong tu. Maksud orang nak masuk lah. Tapi saya dah on kan auto admit. Okey lah. Okay, kalau you belajar apa ni control system yang depan, you dah belajar kan control system siap? Ke sem ni? Belajar? You tak ingat sem depan you belajar. Saya sem ni you belajar kan? Control system. Betul? Sem ni yang you belajar control system? Sem ni sir. Sem. Betul lah. Sem ni. Okay, kalau you belajar control system, ni blok. Tiba-tiba. Tak apa, saya nak relate kan. Sebab apa yang belajar semua sama je. Kata pada lapang, pada kata padang yang sama. Pada padang yang sama. Tapak padang. Maksud tapak atau padang yang sama. Cuma dia pecahkan kontrol apa ni, digital elektronik. Belajar gitar. Itu aja step-step supaya you faham. Itu saja. Sebab tu you jangan split lah. Split. Kita ada input, kita ada output. Kalau control lah. Dan kat sini kita ada open loop. Dan kita ada closed loop. Betul? Ni kalau control. Sebenarnya kalau closed loop, dia ada feedback. Betul? Ni feedback. Maksudnya dia connect output dengan input. So dia dah dua. Sama ada feedback atau dia panggil close. Close circuit atau close bias. Sama je, konsep dia sama. Penting output dia connect pada input. Tu saja beza. Tu sebab tu saya try ni supaya you tak hafal. Jangan hafal. Control pun sama. Elektronik pun sama. Pak, saya masuk saya masuk sikit lah. Part control. Orang you nampak dia punya kaitan. Okay. So actually an improved level of stability can be obtained by introducing. So isu yang sama dia nak tackle iaitu stability. Itu isu yang biasa lah dalam kita punya ni. Dan lepas emitter bias pun actually dia introduce to cater stability issue for the fixed bias circuit. So sama lah.
Cuma kaedah yang saya dah jelaskan bagaimana emitter dia dibuat, dia cuba kata abaikan nilai beta yang lepas lah. Tapi kat sini nampak key point is not totally independent of beta pun sama, kaedah yang sama diguna, iaitu key point dia nak elakkan kebergantungan pada nilai beta. Sebab nilai beta ni adalah bergantung kepada jenis transistor. Itu yang kita tak nak. Sebab kita transistor ni banyak sangat. So, bila sebut banyak. So kita, maksudnya apa? Kalau boleh, dalam you develop circuit, tak kisahlah transistor apa yang ada kat pasaran, you boleh gunakan tanpa terlalu fix atau berharap pada satu-satu jenis atau model transistor sahaja. Sebab kalau you bergantung sangat, dia jadi macam you tak fleksibel. Ingat, engineering memudahkan, bukan menyusahkan. You nak design circuit, dia menyusahkan you nak buat apa? Itu satu part yang kita fikirlah. Apa-apa kita design satu produk atau teknologi, you must easier than the current practice. Itu paling penting lah. Sebab tu dia tak nak kebergantungan pada beta tu terlampau kuat. So the analysis will again be performed by first analyzing the base emitter loop, the result then apply to the collector. Itu yang samalah. Cakap. Okay, the next baru kita tengok dia punya analisis bagaimana start. Okay, sama je macam saya cakap tadi. Dia akan start dengan input, output dengan accelerated dengan VC turn off. Sebab kat sini okey lah, simple. Cuma kat voltage divider je yang you nampak ada empat resistor. Sebabkan you kena buat step Thevenin dulu, baru you boleh implement satu, baru you boleh calculate 1, 2, 3, 4 ni. Okay, untuk feedback, voltage feedback wire circuit, okay, ni loop dia. Still dia guna VCC. Cuma sini ada Vout lah. Cuma dalam asas pengiraan dia akan ambil VCC lah. Sebab ini adalah input fix kita. So dia punya loop jadi macam ni. Start dari sini, pergi sini dan patah balik terus sini. Okay. So ni yang dia dah redraw balik. So dia dah buat loop. So kalau nampak sini, kita boleh saya buat lah. Saya buat cara saya kan. Saya punya cara saya lebih suka, okay, ni ambil. Ini adalah apa ni? Ini adalah active. Ini adalah active device. Saya punya cara macam tu lah. Saya lebih suka active device equal to passive device. Itu cara saya lah. Saya tak buat loop. Sebab nanti you arrange sama je. Itu di mana VCC device equal to passive device. Passive device adalah IC. Okay, dia ada buat, you kena aware lah. Ni IC. Dia bukan the real IC sebab IC kat sini. IC ni bila kita labeling IC, it means it's a class current parameter yang suitable ataupun fill in the collector terminal. Macam IC kat sini dia pecah dua. ID dengan IC betul. Sebab tu saya dipanggil IC set time RC. IC1 dia terpulang, itu hanya simbol ini yang penting lah. Tambah IB RF. Okay, ni pun sama, passive PVE plus IE RP. Okay, pada ketika ni sebab kita ada IC set dan you kena aware lah. Ini tolita, semua tolita. Tolita konsep untuk IC set sama dengan input pada satu node equal to output node sama, iaitu IB plus IC. Yang pertama, dan yang kedua kita tahu, kita memang tahulah IE equal to IB plus IC. Okay, dan kalau tengok situ secara mudah yang kita boleh maklumkan bahawasanya ini assumption yang digunakan. Ini assumption yang digunakan. Sebab apa? Kenapa dia buat macam tu?
Sebab dia ambil direct IC. Kenapa dia tak ambil kat IC sini? Sebab actually IC kat sini still ada orang kata loss. IC sini loss sebab dia dah pergi kat IB. So kita ambil yang exactly sama from the source. Itu IE set. So actually IB tu micro M dan IC equal to M. So ni mini M. So kita abaikan loss ni. Lepas tu kita ambil nilai ni lah. Tu kaedah ni boleh pakai. Dia ambil IC from the source. Itu IC set equal to IE. Ini assumption lah. Ini adalah assumption. Assumption ni you tengok keadaan. Cuma pada you boleh tengok lah pada voltage divider di implement, pada emitter bias pun di implement dan pada pitch bias pun di implement. So kat sini pun kita tengok. Kat sini mungkin assumption ni you kena hafal sedikit kot. Sebab assumption ni kadang-kadang dia buat hasil from the analysis yang dia dah buat banyak kali. Dekat sama ada dekat lab ataupun dia test lah dari dan dia sebab tu dia boleh semudah itu di assumption kan. Dia dia menganggap bukan kita anggarkan lah, kita anggap IC set equal to IE. Okay, dan IE-nya ni kita tahulah nilai ni. Ni memang dari dulu kita dah cakap. Lepas tu dia dah hafal lah dia punya formula ni. Jangan dia terus masuk dalam formula yang tadi lah. Itu ni full complete. Iaitu ini adalah IC set asalnya. So IC set equal to IE dan E equal to ni. Masukkan. So IB VBE memang maintain lah 0.7. Sebab ni adalah constant parameter. Okay, ini bersama. Ini adalah ini IE ya. IE. So IE ni sama macam tu. Dan ni adalah BCC. So saya kalau buat kat sana sama je lah saya tu. So kalau saya buat macam ni dia tak ada kosong lah. Saya terus buat macam tu. So lepas tu you restructure balik punya formula dapatlah persamaan ni. Iaitu BCC minus VBE over RF plus beta plus 1 RE plus RC. Okay. Ni dia punya formula for IB. For input lah. Nak hafal ni. Kata. Saya kalau boleh elakkan hafal lah. Kurang sebab biasalah bila soalan ataupun kalau final face-to-face pun bila kita jaga periksa kan. Lagi jaga periksa kita ngajar. Kadang ada lah pelajar bisik sikit. Bila pun cik lupa cik. Tu biasa. Sebab tu saya tak suka hafal. Saya punya style memang saya tak akan stress untuk memorize. Saya lebih suka saya terangkan kenapa benda ni tu. So benda ni actually dia dapat daripada mana? Dari loop lah. Loop KVL. Loop KVL nak hafal ke? Tak perlu. You dah belajar pun kat cerita kan. You just buat loop. Buat lah. Okay, itu selesai untuk base emitter loop ataupun kat input. Okay, ni kita tengok pada output dah. Output itu sama je tadi. Saya punya kaedah iaitu active device VCC equal to IC equal to passive device iaitu IC set RC plus VCE itu kita punya output plus IE RE. So kita nampak lah. Lepas tu ini from KVL. So sin IC set dia pun bila kita assumption IC set equal to IE. So dalam konteks ni sebenarnya dia dah assumption kedua ialah IC set tu dia anggap sama dengan IC. So terlampau kecil lah. Ni just untuk memudahkan. Ni assumption assumption. So ada dua assumption. Tadi IC set equal to IE. IC set equal to IC. Yang kedua adalah IC set equal to IE. Okay, yang assumption Okey, lepas tu kita rearrange dapatlah formula output kita dengan itu VCE equal to VCC minus
IC time IC RC plus RE. Okey, saya tak complete, tak cukup kalau kita tak cuba buat kita punya exercise lah. Okey, ini contoh exercise yang ada. Okay, first kita buat loop by input. Di mana saya punya kaedah VCC equal to IC set. Dalam konteks ni IC set equal to IC. So saya terus mudahkan kita ingat kita cakap tadi IC set equal to IC. So nak mudahkan saya buat IC je lah. RC times RC plus VBE plus IE RE. Okey, dan di mana kita tahu ini equation pertama. Yang kedua adalah IE sama dengan beta plus 1. Okey, kata macam ni so sama je. So IC set equal to IE dengan IC set equal to IC. Dia samakan lah. Macam ni Ini yang pertama, ini yang kedua, sorry. Dan ini yang pertama. Dia anggap assumption IC set equal to IE. Kalau kita tahulah IE memang equal to IC, sebab tu IC set equal to IC. So dia anggap ini sama dengan IE. So you boleh tulis balik IE ni samaan ID sebab kita nak cari input. So selalunya input memang ID lah. Sebab tu saya stress kat sini input ni, nampak? Bila sebut ID dia confirm input. So apa yang kita nak buat? Kita susun balik lah. Ini beta plus 1 IB RC plus IB, sorry ni RB bukan RC, RB plus VBE dan the last adalah beta plus 1 IB RE. Okay, so you boleh analyze and rearrange balik persamaan tu. So akan dapat VCC minus VBE divided by beta plus 1 RC plus RB plus beta plus 1 I. Jadi dah tulis. Sebab tu dia factorize kan lah. So you dah boleh buat lah persamaan ni. Iaitu 10 volt minus 0.7 divided by RB 250K. Ni RB plus saya factorize. So beta 90 plus 1 jadi 91 times RC plus RC adalah 4.7K plus 1.2K. Okey, boleh seorang kira? Seorang kira kan untuk saya? Seorang? Ni bagi bagi semua. So you kena selesaikan yang ni dulu. First selesaikan ni dulu. Lepas tu darab ni. Lepas tu baru tambah ni. Lepas tu baru you bagikan benda ni dengan hasil tambah tadi lah. Okay, berapa? Ada kira ni? Ada orang kira tak ni di ujung talian tu?
Tidak, stop sampai sini je. 11.82 mikro. 11.82 mikro. Okey, terima kasih. Yang bantu saya yang kira tu. Okey, yang lain ada bantahan? Tak ada. Sama So soalan ICQ dengan VCQ. So you terus buat lah. Di mana kalau kita tahu ICQ adalah equal to beta IBQ dan you just darab lah 90 darab dengan 11.82 mikro. So you akan dapat berapa ICQ? Satu 1.06 mili. 1.86 06. 0. Okay, dia mili. Selesai. Dan untuk VCQ, terima kasih untuk kira. Dan untuk output punya side, output side ni input, untuk output side memang tadi lah. You buat VCC equal to ICRC plus VCE plus IC equal to IC set equal to IC. So saya buat IC ni senang. Hopefully you faham lah. Ni dah mudah. Nak ringkaskan pengiraan. So maksudnya you tahulah VCE sama juga dengan VCC minus IC times C plus RE. So you tambahkan IC dengan RE dahulu, darab pada IC, lepas tu nilai VCC ni 10 tolak dengan hasil darab tadi. So apa jawapannya? So apa jawapannya? VC 3.75 volt. 3.5 volt. Okey, terima kasih. Yang lain boleh semak Ini just panduan saja. Untuk rakan-rakan you dah bantu kita buat. Saya just mudahkan anda lah. In term of formula dan kita punya analisis lah. Thank you. Okey, selesai untuk chapter 4. Dan apa yang saya boleh cakap, keunikan ketiga-tiga. Keunikan bagi ketiga-tiga circuit adalah dia punya part lah. Okay, sekejap Tadi IB 82 ni dapat 11.91 ni. Mungkin selalunya bundaran lah. Mungkin dia terlampau bundarkan cepat nak mudah kira. Tapi yang penting dari segi jalan kira tu betul. 10.7 divide by 20k plus 90. Oh dia buat 90 saja. Oh tak ada tak buat 91. Kata 91 tu. Mungkin dia nak cepat kot. Tak apa. Ni ICQ 1.7 betul lah lebih kurang value dia. Dan kita punya VCE equal to 3.9. Jauh tak beza tu. Oh sebab nampak macam sama. 1.06 ini. 1 mungkin ada something good. Boleh semak Kita buat 1.06, dia buat 1.7. Jauh juga beza dia. Agak jauh lah.
Bukan kalkulator silap ke apa. Pasti saya. Okay, boleh tengok So apa yang saya nak highlight kat sini? Kita ada 4. Kita ada fixed bias. Kita dah ada emitter bias. Kita dah ada voltage divider bias. Dan kita dah ada voltage feedback. Okey, ni adalah kata foundation. Foundation Ni saya ringkasan Foundation maksudnya dia paling asas. Macam basic analysis. Di mana dalam basic analysis ni dia memang tunjuk IB, IC, IBQ lah, ICQ and the last adalah VCQ. Dan dua ni memang maintain lah. Itu kita ada IC saturated dan kita ada VCE cut off. Okay, untuk emitter bias, actually similar macam similar to fixed bias analysis. Sama je, lebih kurang sama je kaedah dia. Cuma hanya plus RT. Okay, itu emitter bias lah. Similar to fixed bias, cuma kita tambah dengan RE saja. Yang ditambah RE, so yang lain semua analisis jadi macam KBL tu masa. Okay, itu untuk emitter bias. Okay, untuk voltage divider pula. Okay, first step yang you kena buat adalah you kena implement Thevenin theorem. First, apply Thevenin theorem first untuk dapatkan VTH dengan RTH. Lepas tu buat apa? Lepas tu sama sejibit macam fixed bias analysis. Lepas ni step dia lah. Saya besarkan step-step dia. Untuk voltage feedback pula, kalau you perasan lah, ada beberapa assumption ataupun assumption ada implemented. Saya cakap implemented lah. Implemented TED silap. Implemented assumption maksud ada beberapa assumption yang dia apply. Kalau you nampak tadi, IC cert equal to IC dan IC cert equal to I. Lain tu untuk ketiga-tiga ni actually assumption yang kita gunakan adalah, kalau you perasan ni adalah I ni untuk ketiga untuk 1, 2, 3 dia memang sama, iaitu IE equal to I C. Okay, kalau tengok ini assumption untuk ketiga ni lah. Tengok, tapi untuk feedback ni 2 dan yang lain tu you boleh dengan try KBL. Okay, feedback ni saya KBL lah. Untuk cari ni foundation sebab dia akan implement KBL so memang tu basic lah. Okay, ni assumption yang dah summary for our discussion for chapter 4. So saya dah ringkaskan dah supaya nampak lah kita punya analisis for chapter 4 macam mana. Okay, boleh? Ada beberapa soalan untuk chapter 4? Sebab modul pun saya dah upload dekat
outer. So you boleh refer, tengok balik punya part yang kat mana yang you kena faham lah. Okay, for the next. Ada soalan Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay semua? Berapa orang lah ni? 30 orang balik. Kurang. 29 orang. Okay, tak apa. Okay, ini untuk chapter 5. Ni kita review sikit lah. Chapter 5 dan saya suka bawa anda bagaimana kita punya mind map untuk chapter 5. Semua chapter pun saya bawa. Macam tadi saya buat mind map chapter 4 dan starting dengan mind map. Lepas tu saya end juga dengan mind map. Kita summary apa yang kita dah belajar. Supaya orang nampak lah revision dan kita punya structure. Apa ni for our syllabus. Bila you nampak dia punya structure tu, you boleh nampak macam ya rumah. Rumah bila tiang dia disusun dengan betul, dia punya tingkap dan kursi betul, nampak cantik. Nampak jauh pun cantik rumah. Sebab susunan dia memang structure tersusun dan orang kata nampak pun teguh. Begitu juga dengan you punya lesson. Kalau you nampak you punya lesson tu cantik, senang you nak hafal, senang you faham dan senang untuk you memeras baik. Itu yang guna saya buat macam tu. Itu kaedah yang sepatutnya you kena implement lah as student. Kita kena study smart, study hard lah. Study hard tu bagus, tapi kalau tak smart, dia akan menderita lah. Okay, jadi untuk BJT amplifier. Ini nama BJT amplifier. Kalau chapter 4 CE, chapter 4 apa nama dia? Common emitter analysis. Tu yang lepas lah. So sebenarnya kita dah start dengan BJT amplifier. Bila sebut amplifier, actually kita dah terus fokus pada AC analysis. Sebab dekat DC dia determine Q point. Di mana Q point tu yang menentukan bagaimana kita punya signal input dan output. Itu kat AC lah. Sebab AC analysis ni dia kerja dia adalah input, terima input dan dia beri output. So output selalunya adalah amplified. Amplified signal maksudnya signal ataupun signal yang telah kita besarkan. Kalau DC kita tentukan Q point. Di mana Q point kita ada IB, kita ada IC dan kita ada DC. Okay. Itu yang untuk ni lah. So untuk amplifier punya part. Okay, ini kita punya graph. Sebab sebut BJT amplifier, kita dah memang nak masuk AC analysis lah. Di mana AC analysis kita dah tahulah input kita memang macam ni. Kecil. Dan kita punya output dah besar. Dan you nampak lah dekat mana? Yang dah buat dekat lab. You nampak lah. So input kita ni, output kita ni. Okay, ni dia terangkanlah DC component. Ni baru masuk lah. So ni okey lah. Okay, kat sini kita dah kalau tadi kita sebelum ni kita hanya fokus pada DC. Bila sebut DC tu kita tahu lah, kita dah nak tahu Q point dia macam mana and kita tak consider pun dia punya parameter in AC. Parameter in AC.
Okay, parameter NAC. So sebab tu dalam kita punya part ni, untuk kita punya part for the next untuk AC component, so kita dah go through the dua part lah kita ambil, DC dengan AC. Sebab tu ni dia gambarkan lah. So ini adalah in term of time T. Ini paksi X. Ini adalah paksi Y. Di mana kalau nampak, memang paksi Y kita adalah kita punya output signal, dan selalunya kita akan kata kita akan display atau kita akan present, what you should present, which parameter, kita akan present voltage. So kat sini tu DC component, okay, VCE indicate di DC level, just determine DQ point. Kat mana dia akan, maksudnya bagi sistem tu dia akan tentukan kat mana Q point yang dia akan bertindak. Sebab tu you nampak lah VCE kat sini. Ni VCE kita. Okay. Kalau perasan VCE kita tu, dia punya part tu, ni dia punya levelnya lah. VCE. Dan kalau tengok pada sini, apa ni, kita punya VCE ni adalah fix. Sebab dia dalam bentuk DC. Fix lah. Dia tetap lah. Dan lepas ni, untuk selepas ni, jangan confuse. Sebab kita akan ada dua jenis label indicator. Kita ada VCE huruf besar dan kita ada VCE huruf kecil. Nampak macam sama tapi tak serupa. Okay, perasan ni VCE besar dan ni adalah VCE kecil. Ni adalah, yang first ni adalah VCE average. Ini adalah VCE RMS. Dan the last dia ada VCE peak to peak. Okay, nampak? Okay, kalau DC component, actually dia punya function is to determine the Q point which a compression will compress. But in ACE component, VCE can be presented in the average. Betul lah, bila sebab VCE dia hanya ada satu parameter saja. Manakala AC dia fleksibel ataupun dia berubah ataupun di change, berubah. So dalam AC analysis kita akan ada beberapa parameter yang biasalah you akan belajar. Iaitu kalau dekat power elektronik, power motor pun you akan belajar. Apa lagi ya? Biasa tak motor drive. Motor saya akan belajar lah. Dia akan jumpa VRMS, dia akan jumpa V average, dan dia akan jumpa V peak dan V peak. Analysis lah. And to present the small signal amplification result to the specific point. Okay, we represent the small signal amplification. Okay, dalam VJT analysis, kebanyakan researcher ataupun kita punya pengkaji lah, mereka berkaji dia split pada tu kata jenis, iaitu ada small signal analysis ataupun small signal amplification. Tu maksud dia amplify, dia menggandakan, dia besarkan. Maksud dia signal kecil yang telah dibesarkan, amplification. Tak juga nak terjemah bahasa Melayu ni. Ini just nak senangkan. Yang kedua kita ada yang kata large signal lah.
Kebanyakan dia divide pada dua ni lah, dua jenis. Tapi tak apa. Untuk peringkat you all, peringkat kepala, kita memang hanya fokus kat sini saja. Saya sarankan benda ni korang you nampak lah cabang. Ada dua cabang. Tapi kita untuk diploma level, you hanya fokus pada just one sempang saja. Yang sempang kita tak tengok. Last signal tu nanti you tengok lah dari degree. Dia tak pasti lah dalam you punya schedule tak ada. Sepatutnya ada lah. Okay. A small significant result in respect to the Q point. Okay, kat situ dia nampak is small significant result with respect. Betul lah, sebab Q point ni kita punya foundation dan dia punya tu Q point foundation dia lah dia punya padang dia. Nak tentukan macam mana set besar ke padang tu kecil ke, ataupun padang dia goalkeeper apa ni yang gol tu macam mana jarak dia, macam tu lah, mudah kata. Tapi dalam bola sepak tu dia dah fix lah, takkan padang Malaysia dengan padang UK lain pula kan, tu tak sama saiz, tu tak standard pula. Dia tak standard, tak ada lah apple to apple comparison, sebab tu dia akan standardize dia punya format. Tapi untuk ni apa yang saya nak kata, untuk analysis untuk Q point, untuk BJT dia boleh berubah-ubah, sebab tu kita pakai C component. Okay, ni contoh a linear amplifier produce a replicate the tiru of the input signal at the output. Produce a replicate of the input signal at the output. Betul lah, cuma dia dah replicate amplified signal lah. Maksud dia kalau input kita kecil macam ni, so output kita lebih besar lah. Ni our input kita BBQ ataupun kita punya IC IB. Ni adalah hanya IBQ, ni IBQ dan ni adalah IC. Dan bagi ICQ kita punya part untuk BCQ selalunya dia memang terbalik. Sebab apa terbalik? Saya dah cakap 2 minggu banyak kali kot. Memang untuk BJT ini forward bias. Manakala input kita akan implement reverse bias. Sebab tu dia terbalik. Pada positive cycle dia akan jadi negative cycle, pada negative cycle dia akan jadi positive cycle. Okay, for the next kita akan go through sikit. Ni yang part basic lah untuk AC analysis. Untuk AC analysis ya. So kita ada satu method iaitu two-port system approach. Ini adalah boleh kata apa ya? Satu kaedah yang kita implementkan pada amplifier, BJT amplifier, supaya nak memudahkan kita punya analisis. Itu panggil two system approach. Maksud dia pendekatan sistem dua terminal atau dua port. Pendekatan sistem two port. Apa maksud two port ni? Ni port pertama, input port. Manakala ni adalah port kedua, iaitu output port. Okay. Okay, ni nama dia punya sistem, two port system approach. Nama dia. So memang akan ada dua port, itu yang pertama. Dan dia ada 4 parameter. Kita ada VI, kita ada II, kita ada IO dan kita ada VO. Nampak? Okay. VI apa? Input. II input current. IO output current. And VO adalah output voltage. Okay, apa yang nak highlight kat sini? Keempat parameter ni dia punya polarity. Polarity untuk two port system approach ni kaedah yang digunakan. Positive minus, positive minus. Dan arah current
memang masuk ke dalam blok. Ni fix Ni memang tu indikator yang ni dah set, dia tak boleh lari tu. Maksud dia benda tu adalah orang kata constant, tetap tak berubah lah. Maksud dia sebut polarity bagi ke empat-empat parameter. Inilah kaedah, iaitu positif minus masuk ke arah masuk kedua-dua blok. Dan kat situ kita ada beberapa analisis lah. Kita ada no load dengan with load. Dan untuk two-port sensor untuk two-port system approach, tadi saya dah cakap yang pertama you kena tahu dia ada 4. Yang pertama dia ada 4 parameter. Yang kedua saya dah cakap dia punya polarity of parameter bagi ke 4 parameter tu. Polarity of parameter. Ini dia punya kaedah dia ataupun tetap. Dan yang ketiga adalah dia punya equivalent circuit. Ni equivalent circuit dia. Blok dia. Kenapa ada benda macam ni cik? Kenapa nak belajar ni two-port system approach ni? Sini ni adalah satu part yang untuk memudahkan kita punya analisis dalam AC amplifier. Nak mudahkan Just nak mudahkan lah. Sebab apa yang kita nampak di pasaran, dia bawa satu contoh amplifier circuit apa-apa. Dia bawa satu produk, ni amplifier circuit. You boleh bayangkan dalam satu box hanya ada 2 port ini input, ada 2 positif minus, ini output. Dan dia bagi box, ini box ni, dan dia bagi dia punya parameter value. Contoh V in berapa, I in berapa, I out berapa, V out berapa. Dan dia selalu dekat industri kita jarang kita tahu what the detail connection circuit dalam box tu. Jarang kita kenal ataupun kaji. Sebab apa? Sebab benda tu leceh lah. Selalu kita nak plug and play je. Plug and play, run, tu saja. Dan macam mana kita nak make sure input dengan output tu kita setting dalam kedudukan yang betul. Masuk dalam kondisi betul supaya kita punya load ataupun kita punya final load yang kita nak connect pada kita punya amplified circuit ni tak rosak. Apa yang kita punya sandaran? Sebab kita tak tahu dalam tu dia guna BJT jenis apa. Dia connect common emitter ke, dia connect common base ke, dia connect guna voltage divider ke. Takkan nak tahu, you nak tahu benda tu. Benda tu macam leceh. You belajar tadi kan, tapi untuk kira betul, you akan nampak. Tapi dekat site untuk dalam bahagian analisis, apa yang kita tunjuk adalah just parameter, orang kata apa, reference parameter ataupun parameter rujukan. Di mana bagi parameter rujukan kita akan ada 4 biasa ni lah. Sebab tu kita guna 4 benda ni. Dan ni lah circuit dia. Kita ada RI, kita ada AVL kat sini Ni secara basicnya untuk first analisis kita akan implement no load. Ni maksudnya apa? AV ni adalah gandaan voltage no load. Dia faham? AVS is the low load voltage. Maksud dia is the no load voltage. No load. Maksud dia, apa maksud no load? Nampak kan kotak ni kan? Ni kotak dia. Dia ada V in dan dia tak sambung pada apa-apa load. Kalau ada load dia akan ada buat sini. RL. Itu saja. So dalam first analisis kita kena ambil consideration dalam keadaan no load. Bila sebut no load tu tak ada apa-apa output ataupun apa-apa beban pada mesin kita.
Okay, pada ketiga ni first you nampak. Okay, ni dia punya part dan kat sini kita akan implement Thevenin untuk analisis kita lah. Ni Thevenin theorem pada litar ni lah. Sebab dia tunjuk kat sini tak nampak kosong. So saya buat macam ni. Ni dia punya orang kata equivalent circuit for two port system approach bagi BJT amplifier. Okay, kalau tengok pada Thevenin ni, okay, first kita buat Thevenin dulu. Selalunya sebab Thevenin memang dia akan go through dua benda lah, iaitu VTH dengan RTH. Tu wajib lah biasanya. Sebut Thevenin dia akan VTH dengan RTH, tu wajib. Okay, first kita tengok pada ZO ni. Patutnya kena buat macam ni. Saya nak menconteng tak meriah, tak meriah. Tak ada ruang kata. Okay, ni saya punya circuit. Boleh imagine kan. Okay, ini positif minus VO. Ini no load dia no load memang dia akan open saja. Dia tak ada apa-apa lah. Okay, ini kita punya I input dan ini adalah I output. Dan ini adalah RO dan ini adalah RIN. Dan ini adalah apa tadi? AV nya adalah VI. B and VI. Betul. Okay, ni circuit kita. Okay, first kita nak cari Thevenin. Nak cari VTH. Kat sini pada output. Sebab kita punya analisis memang pada output lah. Okay, ini kita punya dependent voltage supply. Ini dependent lah. Maksud dia dia voltage divider. Sorry, voltage source tapi dia dependent. Maksud dia bergantung lah. Okay, cari kat sini. Okay, nak cari VTH kat sini. Okay, dalam keadaan nak cari voltage kat situ, power supply ni, VI ni, kita kena anggap sebab ini dependent, ini independent. Kalau dalam Thevenin theorems, kita punya voltage source dia akan jadi apa? Untuk VTH. Hopefully masih ingat lah. VTH, dia akan jadi apa? VTH. Okay, dalam konteks ni kita kena anggap bahawa VTH ni dia jadi macam short. Jadi short lah. Kita akan short. Di mana kita akan anggap VI itu equal to kosong. Kosong volt nampak So VI itu kosong volt. Kita anggap kosong volt sebab dia apa ni, untuk kita memudahkan kajian, kita anggap VI itu kosong volt sebab tak ada apa-apa input yang masuk pada blok tu. Sebab tu kosong lah. Yalah, sebab dua-dua open. Dua open tu dia tak ada source lah. Tak ada source bagi kita anggap open. Dan kita punya dependent voltage source ni, dia punya formula dia adalah AVNL VI. So bila VI kosong, so ni jadi kosong. Betul? Kosong darab A kosong lah. You faham? So saya terus fokus pada side ni saja. Baik, nampak. So bila kosong volt, sama lah jadi macam ni. Iaitu pada output kita dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi short. So ni plus minus VO ataupun ni V out kita lah. Sorry, VTH kita. Ini adalah RTH. Okay. Pada keadaan ni, kalau you tengok pada circuit yang
telah dilukis lah. Okay, bila dia short macam ni dan ini ingat, ni terbuka, dia pun terbuka, masa terbuka. So berapa nilai VTH? Sebab apa yang saya nak highlight kat sini, kita punya part voltage across the open terminal. Sebab voltage across the open terminal, pada open terminal, sebab dia open ni, pada open terminal kita punya part pada open terminal ni kat sini Vout kita ni, sebab ini open, bila open you boleh cakap bahawa IO dengan in kita adalah 0M. 0M IO dengan in kita adalah 0M. Sebab dia open, sebab dia terbuka. Bila terbuka maksudnya tak ada current. So bila tak ada current, voltage pada RO ataupun pada RO adalah 0 volt. Bila 0 volt tak ada drop dia tak ada drop. Bila tak ada drop, apa yang ni umpama macam short, sebab kosong. So apa you nampak, Vout ni sama macam AV NLVI. Itu assumption yang digunakan lah. Vout ni sama dengan, sebab saya rasa sama juga macam BJT analysis kita gunakan. Sebab konsep dia sama ni. Hopefully you nampak benda ni. Ni kalau saya buat ground, ni Vout plus minus. Ni plus minus, di mana kita tahu ini adalah VCE. So dalam kondisi ni, Vout sama dengan VCE. Betul sebab dia same node. Kalau sini pun ada resistor, dan keadaan open, resistor ni I tak ada. So sama, belum valid ni. So sebab tu kita implement macam ni lah. So implement macam tu Sebab untuk equivalent circuit ni, tu memang dah fix lah dia punya part. Cuma nak bantu you all. Sebab dalam video yang saya share, application session tu, dia tunjukkan step by step. Saya rasa menarik lah video dia. Dia cuba buat step by step begini dia buat lah dia punya part. Dan okay, itu dah cari VO, dan dalam konteks ni actually VTH sama dengan VO. Dan tu dapatlah punya jawapan, iaitu VO equal to VTH equal to ni lah atas ni, iaitu AV dan LVI. Sebab tu apa yang ni nampak, AV gandaan voltage. Ingat, gandaan ada dua. Ini adalah gain, equal to gain. Gain ni adalah gandaan lah. So dari dua, iaitu AI dengan AV. Hopefully you kena sembilah. Bila sebut AC analysis dalam lab 4 pun saya dah cakap, ini memang first parameter yang kita akan kata ajar. Ini first parameter, itu AI kan AV. So AI dengan AV. So sebab tu from this function kita nampak lah dalam keadaan no load, V out divided by VI. Ni dia punya teks ni lah. Okay, itu untuk V out. Untuk RTH, okay, ni untuk VTH. Okay, untuk RTH, untuk RTH apa nama?
Okey, untuk RTH same note dependent kita ni akan bergantung pada kita punya in. Ingat dalam Thevenin yang sudah implement dekat voltage divider bias juga, kalau Dorita pun dah belajar. Untuk Thevenin kita ada dua step kan, iaitu VTH dengan RTH. Di mana untuk RTH apa yang kita implement untuk independent source sama ada VS ataupun IS, untuk ni dia akan jadi short, untuk IS dia akan jadi open. Itu RTH Kalau VTH selanjutnya kita akan guna voltage divider. Apa ni masih ingat lah, voltage divider. Apa ni masih ingat voltage divider, di mana voltage divider ni you just, kalau contoh ni kita punya source, kita punya RS, kita punya RL, ini VS, ini minus, ini RS, ini RL. So RL kalau kita ambil kat sini, kita punya, kalau kita ambil ni Thevenin so kita punya ni adalah equal voltage divider lah. Maksudnya kalau ni RTH kita, the same note macam RTL. So maksud kita ambil kat sini, you kena tarik ni keluar, so ni macam open kan. Bila open you nampak lah bahawasanya voltage drop pada RTH ni sama juga dengan RS plus RTH plus RS times VS. Ni masih ingat lah, ni voltage divider. So saya kalau ulang-ulang ke belakang-belakang jadi macam panjang. Hopefully kat sini saya mengharapkan anda cukup faham lah tentang voltage divider theorem dengan Thevenin theorem, supaya tak tenggang sikit. Nak tak nak kat sini memang akan implement lah dua part tu. Okay, so kat sini sebab tu dia dapat sekali untuk RTH short dan open. Maknanya kalau tengok pada circuit ni, bila independent kita VS tu kita shortkan, so dependent kita ni kosong, so bila kosong jadi macam short, so jadi short. Bila short RTH equal to RO ataupun ZO independent. Okay, kat sini ada dua part, kat sini ada beberapa part yang you nampak. Selain part parameter ni, kita ada juga parameter Z, I dengan ZO. ZI dengan ZO ni adalah kata dua parameter terpenting yang kita nak lah, ataupun impedance transmission. Okay, ini adalah impedance. Impedance ni actually itu yang ada dua types. Satu yang real number, satu yang imaginary number. Di mana untuk real, you boleh cakap lah adalah galangan tu kalau Z untuk Z, sebab yang you belajar sebelum ni sebab Z ni impedance dan dia boleh ada C dan boleh ada L. Dia tambah sekali lah. Maksudnya kalau Solita boleh masih ingat lah. Plus kalau kita buat 1/J omega XC plus J omega XL.
tak ingat ni, tapi inilah. Ni adalah the total impedance for the circuit. Maksudnya akan ada 3 komponen. Kalau banyak device banyak lagi lah. Selalunya impedance ni dia ambil adalah nilai, secara mudah ni impedance adalah nilai halangan ataupun berapa nilai yang menyebabkan voltage atau current tu boleh drop. Kalau voltage dia akan drop lah, kalau current dia akan slow. Sebab tu dalam circuit tu di sini ada 3 komponen lah. Dah belajar kan kat tu hitam. Bab last. Kat sini ada 4 lah. Sebab tu dalam konteks ni, sebab tu saya mula-mula tadi saya masuk sikit introducing pasal apa ni, galangan yang saya cakap tadi lah, number dengan machine number. Kat sini dalam konteks ni kita tak ada lah XC dengan ZL. Sebab tu R tu actually equal to RO, sebab tu jadi ZO tu sama dengan ZTH tu jadi Z equal to RO saja. So XI dengan XC tak ada. Okay, so ini dia punya, ni no load ini no load analysis. Dia sebut analysis, apa yang dia nampak formula ni apa ni, ada dua part yang you boleh nampak lah. Yang pertama, nilai galangan ataupun impedance ZO equal to RO. Yang pertama, output. Yang second adalah kita punya VTH equal to gandaan AV no load times VI. Di mana ini adalah no load voltage gain. Okay. Ini yang you kena pegang lah analisis ni. Ini saya cakap tadi. Okey, kat sini for next, the second part adalah effect of load impedance. Nampak? Of load impedance RL selepas on gain. Maksudnya lepas apabila kita tambah kan, kalau tadi kita open kosong macam ni, memang tak ada load. Tapi for the next ni ada load, kita connect pada so apa dia punya effect? Adding a load reduce, dia akan mengurangkan the gain of amplifier. Dia akan mengurangkan lah. Sebab kalau tadi kita tahu bahawasanya nak dapat ni pun actually you boleh buat tadilah voltage terminal tadi sama dengan kaedah ni. Cuma kat sini dia dah ringkaskan, di mana kita tahu tadi AV gandaan voltage adalah out over VI. Tu voltage Kalau gandaan current basicnya IO equal to I. Kalau you perasan A fix, kalau V besar. Kalau I besar. O dengan I ni memang fix. Yang penting sebut gandaan output divide by input. You kena pegang. Itu kena hafal. Macam V equal to IR lah. V equal to IR tu yang hafal kan. Itu basic. Sama juga macam gandaan. Sebut gandaan, tak kisahlah gandaan input apa. Selalunya gandaan ni dia akan bezakan antara output dengan input, tapi sama ada dalam sebutan apa? Voltage ke atau input? Voltage ke atau current? So gandaan tu dia boleh dalam sebutan voltage atau dia boleh dalam sebutan current. So kat sini yang penting you pegang output over input, itu saja. Okey. Yang you boleh tengoklah kat sini. Ini asasnya, tapi yang berubah adalah dia punya Vout. Sebenarnya Vout dia kalau tengok tadi, kalau you buat voltage divider, dia akan jadi RL plus RO divide by AVNL no load VI. Okay, di sini memang AV. Maksudnya gandaan voltage ketika no load times VI. Okay, ini Vout dan tu gain dapat Vout divide by VI. So divide lah VI. Kita bagi VI, samaan ni kita bagi VI, so matilah. So tinggal ni saja. Untuk Vout bagi VI. Betul lah. Mari kita bagi VI. Ya.
So tinggal ni, betul lah. RL plus ni boleh divided, sama je. Kalau current gain fix dia, yang penting ni sama. Ini adalah dia punya basic yang you tak kena hafal. Maksud dia, yang you kena hafal. Tapi kalau selalu guna, macam V equal to IR, asalnya hafal. Tapi sebab dah selalu sangat guna, you dah tahu lah. Okay, V equal to IR. Sama lah, gandaan AV equal to V out. Divided by V in. Kalau AI, gandaan current, kita akan IO bagi I. Okay, kita tengok sini pula. Untuk IO from the circuit, kita tahu. Ni IO kita. So IO okay, ni VO. Ingat. Direction of V in. Bukan direction, polarity. Polarity for V in and VO. Saya cakap tadi, dia fix. Sebab analysis two system approach ni memang itulah polarity dia. Boleh faham Jangan ubah. Itu polarity for dia cut voltage. Tapi direction for I in dengan IO pun sama. Direction dia fix, masuk. Kalau you nampak dari sini, analysis ni, sebab ni IO kita. Okay, ini RL. So, kita nak cari V I equal to V over R. Betul Okay, voltage pada, ni IO ni sepanjang-panjang ni lah. Sebab ni open. Bila open, actually kat sini tak ada current Kat sini current equal to 0M. So, ni IO, ni pun IO. Ni IO. Ni IO lah semua. Okay, kat sini current kosong. Okay, maksudnya apa? IO equal to V. Okay, maknanya ada R. Kat sini pun boleh. IO divide by IO equal to V R and not divide by RO. Tu kalau RO lah saya guna. Tapi paling penting saya nak highlight pada V out. Sebab kena semua sebutan dalam sebut V out. Okay, bila V out, bila V out ni kita V out kita. Ni V out. Okay. V out plus minus atas bawah. Tapi kalau current daripada sini, dia akan, kalau saya pusing macam ni, kat bawah ni dia akan jadi macam ni. Betul? So kat sini, plus minus saya untuk VRL macam ni. Ni VRL lah. Ni plus. Tapi untuk V0, kita balik. Betul tak? Sebab dia negatif. Dah kata VRL equal to negative V0. Sebab apa negatif? Sebab dia different polarity. Sepatutnya, for passive device, current masuk dia kena positif. Current keluar kena negatif. Tapi sebab for the two-part system approach, direction ni you kena fix, tak ubah. Lepas tu V out equal to negative RL. Semua dah kata apa? Ini saya buat kat sini. Kalau saya buat kat sini pula, maksudnya IO equal to VRL divide by RL. Dan saya tahulah VRL equal to negative V0 divide by RL. Okay, ni input saya. Output saya. IO equal to negative V0 over by RL. Kira input saya pula, ni input. Okay, ni positif, current masuk kat sini. So betul lah. Ni adalah saya punya VRI. So actually untuk II equal to VRI saya divide by RI. Dia tak betul lah, ni tepat. Ketika ni pula, dia ganti terus dalam ZI. Okay, ZI ni ada satu, sebab ZI tengok kondisi lah. Kondisi. Tengok kondisi apa circuit tu lah. Kalau tengok pada sini, ZI dia tak tunjukkan secara detail berapa dia punya. Dalam ni ZI equal to RI lah. Sebab kat sini hanya ada satu saja. Kemudian dalam keadaan ni, dia telah ambil yang kena, iaitu VI divide by
VRI divided by ZI. Okay, ZI ni saya boleh ambil kat sini, saya boleh ambil kat sini juga. Maksudnya kalau saya ambil kat belah sini, saya punya result ni dia macam ni, VRI divided by RI lah. Okay, ni yang belah sini. Tapi kalau saya ambil yang belah sini, ni you ni nampak kot. Masuk. Siapa dah masuk? Dah masuk lah? Ana Syahira. Dah masuk dah belum? Tak apa ni? So lupa dia dapat scan lah. Sekejap. Okay. Nantilah saya tengok balik. Sebab saya tak ada space. Okay. Saya lukis balik tadi. Ni saya punya support. Okay. Ni saya punya VI plus minus. Ni saya punya ni. Ni saya punya RI. Okay. RI. Okay. Ini saya punya I. Okay. Saya ada dua pilihan. Sama saya ambil yang belah sini. Iaitu I equal to VR D over R. Ini yang asasnya lah. Kalau saya ambil yang belah sini, saya ambil belah sini. Okay, ini adalah passive device. Bila disebut passive device, current masuk tu yang positif minus. Maksudnya VRI divided by RI. Betul lah, sebab ni adalah VRI. Okay, ini untuk passive device. Manakala yang Vin ni selalunya adalah active device. Active device current keluar tu yang positif. Kalau ni current masuk positif. Okay. Maksudnya kalau saya belah sini pula, basicnya V equal to V over R. So V adalah VI saya. Manakala R ni selalunya ZI. Kenapa dia buat ZI? Sebab ni galangan keseluruhan. Kalau kat sini okey lah, dia memang fix RI. Tapi dekat sini sebab kita buat open. So galangan kat sini kita tak tahu lah. Maksudnya berapa ZI secara keseluruhan. Mungkin pada power source tu ada dia punya maksudnya power source selalunya plus minus akan ada dia punya internal resistance. Dipanggil apa lah. Internal resistance ni apa simbol? Saya tak ingat simbol dia. RI ke apa saya ingat. Maksud dia sebelum dia sambung ni, ni. Ni plus minus VI. Ni. Mungkin so power source dia akan ada satu impedance lain ataupun voltage akan drop lain sikit. Kita tak tahu, itu depend pada source-nya. Sebab tu dia ambil general ZI. Sebab ZI ni dia akan cover R dengan semua. Kalau ada apa ni XC ke XL ke itu pulang. Sebab tu dalam rumus I dia ambil belah sini boleh, tapi kat sini biar I tak tahu berapa. Sebab tu dia kena buat voltage divider pula. Angka satu input so dia akan ambil direct nilai input. Dalam formula ni apa mau masuk tu hopefully boleh masuk lah korang Sebab tu kat sini VI dia II kita VI over by ZI. Dia faham sebab dia ambil yang belah sini. Dia tak. Dia ambil yang sambung. Dia ambil yang belah ni. Ada tekan ni. Okey, tekan patutlah. Dia ambil yang belah sini. Sebab tu dia buat II buat by IVI ataupun ZI. So ini dia ambil total lah. Total impedance yang wujud pada input terminal. Kalau ni tak apa, dia letak dia seorang ni macam ni kan. Pada output memang betul lah RL. Sebab tu dia ambil RL, nilai RL saja. Tapi untuk input dia ambil the overall any parameter which
effect dia. So hopefully sebab tu kita rearrange balik. Bukan rearrange balik Kita tahu bahawasanya V out over VI adalah equal to AB. So ditukarkanlah negatif ni. So dikekalkan ZI, but ni divide ni naik atas, N ni tinggi bawah. So ni total. So punya formula for the current gain. Dan selalunya current gain ni saya fix untuk two port system approach. Okay, so exact AI equal to negative AV divided by ZI times ZI divided by RL. Okay, apa nanti akan nampak dalam kita punya contoh supaya boleh nampak lah. Okay, contoh ujung. Okay, dapat. Kita cuba tengok contoh dalam buku. Okay, untuk two port ni, untuk two port step approach ni, actually untuk two port step approach ni, apa yang saya boleh cakap, two port approach, system approach ke approach system? Confused. Balik system approach. Two port system approach, apa yang saya boleh cakap, dia punya analisis ada 3. Ni yang basic, no load. Ini dengan ada load, kita dah tengok ni. And the next, kita apa ni, source impedance. Dia faham tak? Itu source impedance. Itu source impedance maksudnya with source. Nampak? Ini yang no load. No load ni source pula ni load pula dia. Kalau load saja. Kalau source saja. So dia kaji ketiga type of connection. Ada sebab lah kenapa. Tapi tak apa. Saya rasa untuk hari ni setakat ni lah. Saya yakin anda pun dah berasak lah. Okay, untuk hari ni macam ni effect of RS dan RL secara overall lah apa yang berlaku. Ni ada maksud ni kalau sini RS. Okay, ni RS, ini RS dan RL. Maksudnya 4 benda. Pasal lah tadi. Ada 4. And the last, so load, only source, and the last load plus source. Banyak. So hari ni saya rasa untuk ni saja, 2 cukup. Dan saya cuba akan review balik for next lesson untuk cover tekan kaitkan balik lah di mana saya buat hari ni untuk two port system approach. Okay. So hopefully you nampak lah saya tak langsung aku masuk two port ni sebab two port system approach ni adalah macam saya kata lah equivalent amplifier circuit. Maksudnya apa? Kita penguat yang sama dengan amplifier penguat. Maksudnya secara mudahnya sebab dalam amplifier circuit selain kita ada banyak jenis BJT dan transistor, kita ada juga banyak jenis circuit bias. So kat situ ada banyak complicated analisis kalau kita nak buat one by one. Kalau kita tengok pada modul dia semua dia buat common emitter, dia buat common base, dia buat common collector analysis. Memang penting lah. Kalau kita tengok pada bukan modul yang sebenarnya tu, yang buku masing-masing yang banyak semua dia kan. Sebab tu kata untuk part diploma ni you just away saja untuk tu part system approach. Kadang-kadang you nampak lah dekat degree-nya dan overall part circuit degree-nya. Okay, bagi saya tu saja kot untuk hari ni. Ni pun dah cukup banyak ni. Boleh nak masuk.
Bagilah masuk. Masih ada tekan. 31 orang. Okey, boleh? Ada apa persoalan ni? Tu lah, kalau boleh nanti you punya part. Kalau in case you nak notice apa-apa, pasal kawan nak masuk ke apa, jangan chat lah. Bersuara. Encik, sorry encik nak ganggu. Ada kawan nak mungkin tak dapat ni ke. Sebab saya memang tengok skrin ni, saya tak tengok benda ni, GM ni. So saya tak nampak apa yang berlaku. Kejap jadi keluar masuk je. Okey, boleh? Ada apa soalan lagi? Ada apa soalan untuk ni? Untuk hari ni punya part. Sir, attendance sudah ambil Attendance sekejap Okay. Okay, double check attendance. Kelima untuk hari ni Okay, Aisyah Razwan dah belum? Aisyah Razwan dah. Saya. Mana Aisyah? Okay. Ana Syahirah. Saya. Okay. Jelby Mix. Tak dapat tadi. Jelby dah ada belum? Jelby belum. Hairunisa masih G. Saya, sir. Irsyad Hakimi. Belum. Tak masuk Tak sempat masuk ni. Zikri Muhammad Azani. Tiba-tiba Irsyad Hakimi masuk. Zikri Muhammad Azani mana? Tak ada lagi. Danis Furqan tak ada. Kita Daniel. Saya. Aku bin Zamlani. Saya. Zamil Syauqi. Nampak dia. Zamil Syauqi. Zamil Syauqi. Yang cek tak ada tak? Zamil Syauqi. Nampak. Tak ada. Rahana Luah. Rayhana dah panggil seorang. Rayhana tak ada. Rayhana pun tak masuk. Umi Rahana. Saya, sir. Umi. Umi, okey. So, lain tadi lain. Tadi siapa yang masuk dia? Cik pula kau masuk. Jelby tak ada, Jelby tak ada. Isyak Hakimi ada? Isyak Hakimi masuk ni. Isyak Hakimi, suara sikit.
Muhammad Isyad Hakimi. Muhammad Isyad Hakimi. Masuk-masuk dalam suara ni tak kira ni. Muhammad Isyad Hakimi. Muhammad Isyad Hakimi. Dia baju Julbi masuk. Julbi, gimana Julbi? Isyad Hakimi tak ada pun. Julbi ada Julbi. Halo, sir. Baru masuk Julbi. Sorry, sir. Tadi dah masuk, sir. Tapi Tengah. tak Tak kena, sabar. sir. Sir, lepas tu tertidur, sir. Jujurnya. Sir, Isyad Jujur. Hakimi pun dia tak dengar apa-apa, sir. Isyad Hakimi tak dengar apa-apa? Okey. Dia tak dengar ke? Ni tak ada kau. Sekejap. Tak boleh pula. Okay, tak apa, nanti Isyad Hakimi senyap lah tu. Dia tak boleh chat. Apa dia buat dengan berbang. Tak boleh Isyad Hakimi tak cakap. Okay, tak apa nanti minta dia yang saya lah. Okay, itu saja kot dari ni. Kita tangguh dengan baik dengan Kafatul Mas dan Sultan. Okay, terima kasih atas komitmen dan kita jumpa lagi next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Okay, sama.